Hai, Assalamualaikum. Welcome back to channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama sesiong kopi sambil mendengar cerita. So guys, apa khabar? Terima kasih sebab sudi subscribe channel ni dan sudi follow setiap kali saya update video. So kepada anda yang belum lagi subscribe channel ni, apa kata anda tekan button subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik nak diceritakan kepada anda. Dan kalau anda ada apa-apa cerita seram yang anda nak kongsikan kepada saya, anda boleh emailkan kepada saya. Email saya ada share dekat deskripsi box di bawah. Jadi anda boleh scroll ke bawah dan tengok email address lah kalau anda ada story nak diceritakan kepada saya. Okay? So tanpa membuang masa, jom kita mulakan untuk video pada kali ini dengan kisah 3 kisah seram hospital part 2. Alright. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama untuk video pada kali ini dikongsikan oleh Natasha. Natasha dulu dia pernah warded sakit apa. Saya tak berapa nak sure lah sakit apa sebab dia tak bagi tahu saya. So masa dia warded, katil ataupun ward yang dia masuk tu ada 6 buah katil, which is 3 di hadapan dan 3 di belakang. Natasha dia dapat katil yang paling ujung, okay, paling ujung menghadap ke belakang. Okay, so masa dia warded, katil 66 tu memang full, memang ada patient. So salah seorangnya adalah aunty yang berada di katil paling hujung. So kalau ikutkan kedudukan katil antara Natasha dengan makcik tu, dia secara menyilang lah. Natasha ujung belah kanan, makcik tu hujung belah kiri. Okay, macam tu lah. Makcik tu dia bedridden tau, memang tak boleh bangun. Tapi dia tak memakai apa-apa alat sokongan oksigen ke apa, no. So dia hanya terlantar baring di atas katil. Masa Natasha masuk tu dia sekitar pukul 2 petang macam tu. So dia nampak lah yang makcik tu baring je, tak bangun kan. Dan makcik tu ada seorang penjaga, nampak macam maid Indonesia macam tu. Okay, yang jaga dia dan uruskan dia. Actually bukanlah cakap nak jaga sampai nak kena bawa dia kulu kilir sebab makcik tu bedridden kan. So dia pakai apa yang kencing punya tu semua dia dah pakai kan. So nurse tu mungkin teman sahaja untuk makcik tu kan. Jam masa tu dah pukul 6. Okay, and waktu melawat dah habis. Dia nampak yang maid ni macam kemas-kemas nak balik. Mungkin maid tu dia jaga sehingga pukul 6 je kot, ataupun sehingga petang je. Malam mungkin ada maid lain yang jaga ke apa kan, dia tak pastilah. But then before maid tu balik, meja makcik tadi tu, okay, dia letak ataupun dia penuhkan dengan makanan tau. Okay, masa ni Natasha dah pelik, makcik tu bedridden, tapi maid ni nak balik, dia letak makanan atas meja makcik tu. Dia boleh nampak ada satu bungkusan macam nasi, ada lauk, macam agak meriah lah untuk seorang punya makanan. Okay, so Natasha ni tim positif lah. Mungkin nanti ada maid lain yang datang, dia makan kot. Sebab kalau ikutkan waktu untuk makan malam patient dan juga penjaga dah lepas. Okay, Natasha fikir macam tu lah konon. So maid tu pun balik. Maid tu balik, Natasha tengok tak ada siapa-siapa pun yang masuk untuk continue ataupun sambung jaga makcik tadi tu. So Natasha buat dek je lah sebab makcik tu pun baring je kan. Walaupun pada masa tu dia rasa macam peliknya ada makanan banyak-banyak kat atas tu kan. So dia pun baring. And bila dah malam, diorang boleh tarik tirai tu kan untuk rehat kan. Diorang si Natasha pun buat benda sama lah. Dia tarik tirai tu untuk tutup bahagian katil dia and dia baring lah. Walaupun masih awal masa tu kan, sambil dia main-main handphone lah, scroll FB semua kan. But then dah pukul 12 malam, si Natasha ni dia masih lagi tak boleh tidur. Mungkin sebab first time warded, dah lama tak warded kan. So ni first time dia warded, jadi dia mungkin kurang selesa dia katakan. So dia pun tak tidur pada masa tu, tak boleh nak tidur. So dia pun ngesot kanan, ngesot kiri. Last dah penat baring, dia pun duduk lah kan, duduk macam duduk rehat sekejap. And pada masa ni, daripada tirai langsir tu, okay, langsir tu kan akan ada macam satu gap sikit yang membolehkan kita nampak kawasan luar. So daripada gap yang ada tu, si Natasha ni boleh directly nampak makcik yang tengah baring tadi tu kan. Okay. Makcik tu punya tirai pun dah ditutup. Mungkin nurse yang tutup ke apa, ataupun mungkin ada penjaga yang masuk dia tak nampak.
And daripada tirai makcik tu pun ada gap sikit yang membolehkan si Natasha ni nak tengok makcik tu. Masa ni secara tak sengaja dia terpandang, and memang dia nampak daripada gap makcik tu, dia nampak makcik yang bedridden tadi tu tengah duduk makan. Okay, dia tengah duduk makan seolah-olah dia tu macam macam tak sakit. Okay, makanan yang penuh atas meja tadi tu, dia tengah duduk makan dengan penuh lahap, macam seolah-olah dia tu dah lama gila tak makan. Mungkin jugalah sebab dia bedridden kan. And masa ni sebenarnya Natasha macam dah terkesima, dia macam dah terkejut tau. Makcik ni bedridden tau, dia macam baring je, but then tiba-tiba dah pukul 12 malam dia boleh bangun makan. Masa ni Natasha dia tak fikir lain lagi tau. Okay, dia pun fokus lah tengok makcik tu. Dalam dia punya fokus nak tengok makcik tu, suddenly makcik tu tiba-tiba alihkan pandangan dia ke arah Natasha. And masa ni Natasha memang sangat-sangat takut dan terkejut sebab muka makcik tu, dia kata tak nampak macam manusia, nampak macam pelik sangat muka makcik tu. Dia kata dia pun tak tahu nak cakap. Memang still nampak macam makcik tu, tapi macam daripada bayangan muka tu tak nampak macam manusia. Okay, so si Natasha ni dah takut, dia terus baring, dia tarik selimut dia, dia tutup muka dia. And masa ni macam dia kata memang aku menggeletar gila. Aku terus ambil phone, sumbat earphone, aku buka surah-surah yang aku boleh buka pada masa tu, dia kata. So keesokan harinya dia pergilah jumpa nurse kan. Saya nak minta tukar katil, saya takut sangat duduk dekat katil tu. Nurse tu cakap kat dia, kenapa awak nampak makcik tu tengah makan kan malam tadi? Nurse tu cakap macam tu tau. Lepas tu nurse tu cakap dia, awak tak payah takut lah, dia tak kacau orang pun, biarlah dia dekat situ, sebab tu kita orang tutup malam-malam. Nurse cakap macam tu. Awak baru nampak sehari, kita orang ni hari-hari nampak. Nurse tu cakap macam tu. But then tak tahulah betul ataupun tidak. Akak-akak katil sebelah tu dia cakap lah yang acik tu sebenarnya ada saka. That's why dia macam, walaupun dah macam nampak macam tenat, tapi dia masih lagi bernyawa macam tu lah. Cuma dia tak pasti sama ada betul ataupun tidak yang makcik tu memang betul ada saka ke tak. Cuma malam tu apa yang dia nampak ialah makcik tu yang daripada bedridden boleh duduk makan dalam keadaan yang sangat lahap. Okay, dan tenungan makcik tu sewaktu si Natasha ni pandang dia adalah sangat-sangat macam menakutkan gila. Memang sangat-sangat scary lah dia kata. So tu pengalaman dia masa dia warded. Nasib baik dia warded 2 hari je, dia kata. Kalau aku warded lagi lama, aku rasa aku dah, mungkin aku yang goal kot. Itu kisah perkongsian cerita daripada Natasha. Perkongsian kedua ni daripada Aidil. Aidil dia pernah warded disebabkan dia accident ataupun kemalangan jalan raya lah. And masa dia kemalangan ni memang kaki dia patah and dia tak boleh bergerak sendiri. So masa ni memang ayah dia yang jaga dia pada masa tu, sebab dia tak ada adik-beradik lelaki yang lain. Jadi ayah dia lah yang tolong jaga. And masa ni pun dia kata ayah dia masih lagi kuat lah. Pengalaman yang seram ni berlaku sebenarnya kepada ayah dia. Okay, diceritakan oleh ayah dia kepada dia setelah dia orang pulang, setelah dia discharge daripada ward pada masa tu. So apa yang berlaku adalah ayah dia pergi solat maghrib. Dulu sebelum PKP, sebelum COVID melanda, rules hospital ni berbeza kan daripada sekarang. Sekarang ni lebih strict, but dulu ada sedikit kelonggaran. So penjaga yang nak pergi solat, diorang boleh keluar daripada ward, pergi solat dekat bahagian bilik surau yang disediakan kan, yang biasanya dekat koridor hospital kan. So ayah dia pun pergilah nak pergi tunaikan solat maghrib. And masa tu dia kata masa ayah dia nak pergi, memang dah sedikit lewat. Okay, sebab ayah dia uruskan dia tadi. Okay, dan kebetulan pula dah lewat. Ayah dia kata nak tunggu isyak sekali, nak terus sembahyang isyak lah. Okay, so ayah dia pun pergi. Ayah dia ambil wudu and mula solat. So masa ayah dia tengah rukuk, okay, dia dengar seolah-olah macam pintu surau tu dibuka. Okay, nyet, macam tu kan, ada orang masuk. So dia dengar bunyi pilih air dibuka, seolah-olah memang ada orang tengah ambil wuduk kan. Memang bunyi orang macam ambil wuduk kan. So dia pun biar, dia teruskan solat dia sehinggalah dia sujud. Dan dia bangun untuk rakaat yang kedua. Dia sebut Allahu Akbar, dia nak start baca bismillah. Dia dengar orang belakang dia sahut Allahu Akbar. Dan bila dia habis baca Al-Fatihah, dia dengar orang belakang dia sebut amin. So
mungkin pada masa ni ayah dia dah boleh agak, yang orang belakang dia ni follow untuk solat jemaah. Okay, so ayah dia biarkan je lah, ayah dia teruskan solat. Habis rakaat kedua terus sambung rakaat ketiga, dan habis rakaat ketiga ayah duduk tahiyatul akhir, ayah dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, masa ni sepatutnya makmum yang follow daripada belakang tu perlu bangun lagi sekali kan, nak tunai, nak ganti lagi satu rakaat yang dia terlepas pada awal tadi, betul tak? So masa ni sepatutnya ayah dia dah expect yang dia akan dengar orang belakang dia cakap Allahu Akbar, tengok untuk sambung solat balik kan. But dia tak dengar tau orang belakang dia sebut Allahu Akbar untuk solat balik. So ayah dia habiskan solat dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam belah kiri, dan ayah dia masa ni, ayah dia macam dah rasa macam lain macam bulu roma dah meremang, sebab dia dah tak, tiba-tiba dia dah tak rasa macam ada orang follow dia solat tau. So dia bukan tak follow dia solat, dia tak rasa macam ada orang continue solat. So dia pun pusing ke belakang, and bila dia pusing ke belakang tak ada siapa-siapa pun dekat belakang dia. Masa tu memang dia kata dia solat seorang-seorang rupanya. But then bunyi pintu dibuka, bunyi air pilih, and bunyi orang Allahu Akbar, amin tu memang dia kata memang jelas sangat. Ayah dia kata memang jelas sangat. Okay, memang seolah-olah memang ada orang tengah solat sama dengan dia. And dia kata boleh rasa lah belakang kita ni ada orang ke tak ada kan. Kita boleh, kalau kita berdiri belakang kita ada orang, kita boleh rasa kan. Ayah dia kata memang boleh rasa. Cuma selepas dia habis tahiyatul akhir and dia nak bagi salam, masa ni semua macam tiba-tiba dia rasa macam kosong. Memang rasa macam tak ada orang. Nak pula bila dia tak dengar orang baca Allahu Akbar lagi kan. So masa ni sebenarnya ayah dia dah sejuk perut, dah seram sejuk lah. Sebab masa tu memang tak ada orang lain. Mungkin juga tak ada penjaga yang solat lewat macam tu kan. But since ayah dia nak tunggu solat isyak, ayah dia cuba tenangkan diri dengan bacaan Al-Quran, semua duduk tepi baca Al-Quran kan. And ayah dia tunaikan solat isyak, ayah dia duduk dekat bahagian penjuru, which is belakang dia tembok yang tak membolehkan orang untuk follow ke apa. Dia kata walaupun kita kat surau and macam tu kan, kita still rasa seram kan. So itulah yang berlaku kepada ayah dia. Ayah dia kata masih lagi rasa seram walaupun ayah dia tengah solat pada masa tu. Itu saja perkongsian ringkas daripada dia. Last story adalah daripada Nini. Nini ni seorang jururawat yang berasal daripada Sarawak dan ditugaskan untuk menjaga ward wanita. Masa awal-awal dia bertugas dulu, dia ditugaskan untuk menjaga ward wanita di Semenanjung. Bukan Sarawak, dekat Semenanjung. So masa dia jaga ward ni, memang kebanyakan shift dia akan rotate lah. Kadang pagi, kadang malam kan. But even kita rotate shift macam tu, kalau ada long term punya patient pun, dia kata kita akan remember, kita akan kenal kan. So ada seorang akak ni yang bernama Amira. Akak ni memang friendly gila, dia kata sangat-sangat friendly. Akak ni warded untuk masalah kuman dalam paru-paru ke apa tah macam tu lah. Tapi akak ni tak serius, cuma dalam darah dia ada kuman macam tu lah. And akak ni dia perlu warded untuk on antibiotik. Kalau Amira ni tak silap lah masa tu. Okay, Amira ni macam ingat-ingat lupa sakit apa and apa sebab. Tapi dia ingat yang akak ni warded sebab dia on antibiotik. Okay, so what happened next is, akak ni kan peramah. So akak ni warded dah agak lama. Masa Amira tu masa si Nini ni bertugas, Kak Mira ni dah warded sekitar 2 minggu tau. So memang kebanyakan nurse kat situ memang kenal dia. Dan masa Nini ni mula-mula masuk bertugas pun, Kak Mira ni pun friendly, duk borak-borak dengan dia. Lagilah Kak Mira ni seronok kan, sebab Nini ni orang Sarawak. So macam banyak sangat benda yang diorang bualkan lah. So Kak Mira ni punya best spot ataupun spot yang memang dia suka duduk adalah dekat bahagian ruangan TV. Okay, kebanyakan hospital kan ada ruangan TV kan. So ruangan TV ni kebanyakan dia dekat belah depan, in which pintu masuk, lepas tu ruangan TV dan counter nurse. Selalu macam tu lah si Nini ni cakap kan. So akak tu selalu duduk dekat ruangan TV tu and duduk dekat paling ujung. So bila dia nampak nurse masuk, dia akan kat tangan lah, hi nurse. Dia kenal lama kan, hi nurse Sasha, hi nurse ni, hi nurse tu. Dia akan tegur macam tu lah. So nurse pun akan tegur dia sama. Okay, so one day si Nini ni dia apply leave untuk balik ke Sarawak. Okay, sebab dia ada urusan keluarga pada masa tu. Dia kata memang emergency sebenarnya, dia terpaksa ambil leave. And nasib baik leave dia diluluskan lah, sebab dia nak balik Sarawak lebih kurang 2 minggu tau pada masa tu. And rezeki lah pada masa tu, sebab leave dia
di approve untuk dia pulang ke Sarawak. So dia pun pulang ke Sarawak, and after 2 weeks punya holiday dia pun kembali masuk ke hospital untuk bertugas. So bila dia bertugas pada hari tu, Kak Mira ni dah tak ada tau. Dia nampak katil Kak Mira tu dah digantikan dengan orang lain. So dia expect yang Kak Mira ni dah keluar, sebab dia tak nampak listing nama Kak Mira lagi dalam senarai patient yang ada pada ward pada masa tu. So dia expect yang Kak Mira ni dah keluar lah. So dia tak adalah tanya apa-apa dekat nurse lain ke apa kan, tak ada. And malam tu dia duty on a night shift. So memang dia expect Kak Mira tu dah keluar pula, sebab Kak Mira tu dia 2 minggu kan dia cuti. Takkan Kak Mira tu nak warded lama-lama pula kan. So malam tu dia lakukan rutin biasa, which is pergi katil ke katil nak check BP and all kan, pada pukul 3 pagi kot masa tu. Dia kata dia turn dia lah pada masa tu. So dia pun pergi daripada katil ke katil nak check. Then dah habis dia check, dia letak mesin BP ke apa benda tu, saya tak tahu nama dia, sorry, dekat tepi tu. Okay, dia letak. Dan dia pun jalan lah nak menuju ke pantry. Pantry ni sebenarnya kebetulan memang sebelah daripada ruangan TV tadi tu. Okay, so dia pun jalan nak pergi kat pantry. Masa dia jalan nak pergi kat pantry ni, dia tolehlah ke arah ruangan TV. And masa ni dia nampak Kak Mira tengah duduk dekat kerusi yang memang Kak Mira selalu duduk. And dia nampak Kak Mira, dia pun tegur lah, "Hai Kak Mira, saya tak nampak akak, ingat kakak dah keluar." Dia cakap macam tu tau. Masa ni, walaupun masa ni dia agak pelik jugalah, sebab dia kata aku dah check listing masa tu, tapi tak ada pun nama Kak Mira ke pindah katil ke apa. But then tiba-tiba Kak Mira ada situ lepak kan, dia kata. So dia dah pelik juga, tapi takkanlah dia nak fikir bukan-bukan kan masa tu kan. Dia tak fikir apalah kan, dia macam buat natural benda yang biasa dia buat. Dia pun tegur Kak Mira, "Kak Mira, lah saya ingat akak sudah keluar tadi." Dia kata macam tu kat Kak Mira lah. Lepas tu Kak Mira ni tak bagi respon tau. Kak Mira ni macam duduk diam je, dia kata. Memang macam tak bagi respon, macam seolah-olah Kak Mira ni macam tengah tak ada mood ke apa, macam tu lah lebih kurang. Dia kata Kak Mira ni diam je, dia fokus, dia tengok depan, statik je dia duduk. So si Nini ni malas lah nak panjang cerita, malas lah nak ganggu. Walaupun masa tu dah pukul 3 pagi and supposedly patient perlu berada di katil kan, but disebabkan Kak Mira tu memang dah biasa dekat situ, so dia pun tak adalah nak tegur. But niat dia nak masuk pantry dulu, sebab dia nak minum air, jamah sedikit makanan sebab dia dah lapar. Dan kalau let's say Kak Mira ada lagi kat situ, dia nak keluar bawa Kak Mira balik dekat katil dia lah. But then lepas dia habis makan, dia keluar, dia tengok Kak Mira dah tak ada kat situ. Okay, so dia pun jalan. Dia jalan pergi kat kaunter. Dia tanya dekat kaunter. Masa tu ada sister kat kaunter. Dia kata, dia tanyalah sister tu, patient nama Mira tu pindah dekat ward katil mana, sebab saya tak nampak pun listing nama dia dekat mana-mana katil yang ada kat ward ni. Lepas tu nurse tu cakap, sister cakap kat dia, patient nama Mira, "Oh, yang duduk dekat depan ni ya, yang selalu jalan-jalan tegur-tegur tu ke?" Nurse tanya dia balik untuk confirmation. Dan ini kata, betul." Lepas tu nurse tu cakap apa tau, patient tu dah meninggal dunia last week. Okay, dia collapse. Okay, benda yang tak expect pun sebenarnya, sebab Kak Mira tu dia tunjukkan kesihatan yang semakin positif, but then tiba-tiba dia collapse. And bila doktor check, dia dah pass away, dah meninggal. And masa ni Nini macam sangat terkejut. Dia terus cakap kat sister, "Biar betul, sebab saya baru je nampak Kak Mira dekat sana." Dia sebut macam tu. Dan sister cakap kat dia, "Nini, di hospital, kalau nampak apa-apa, kalau ada patient yang dah pass away, dah meninggal, dan kalau kita nampak, jangan tegur." Nurse tu cakap kat dia macam tu. Dan Nini pun macam, okay, siapa pula yang aku nampak tadi? No wonder lah dia tak seramah biasa. Sadarlah bila aku panggil dia, aku tegur dia, dia langsung tak nak tegur aku, dan langsung tak pandang aku. But bagi dia ni antara pengalaman yang macam scary. Sebenarnya ada lagi pengalaman dia yang scary. Dia kata nanti dia share lagi. But this one is one of the scariest experience yang dia ada lah. Sebab baru lagi jadi nurse pada masa tu. And of course lah, ini benda yang akan membuatkan dia ingat sampai bila-bila. Alright, itu saja perkongsian cerita daripada Nini. So guys, itu saja 3 kisah seram hospital part 2. Macam biasa, apa je berlaku kat diorang ni anggap sebagai perkongsian cerita. Jangan terlampau taksub, kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Jadi sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih sebab sudi dengar sehingga habis. Jangan lupa like, comment and share. Thank you so much guys.
Bye.